always in the mood. I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Dalam dunia barat, beliau dikenali sebagai Jabir ataupun Jabir ibnu Hayyan. Beliau telah dilahirkan di Tus, iaitu wilayah Khurasan yang kini terletak di Iran, sekitar tahun 721 Masihi. Namun, ada juga sumber yang mencatatkan beliau berasal dari Kufah, Iraq. Beliau hidup pada zaman kegemilangan dinasti Abbasiyah, iaitu semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Ketika itu, Baghdad menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Beliau memperoleh pendidikan awalnya daripada Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu seorang ulama besar Islam yang menguasai berbagai cabang ilmu. Hasil daripada kecerdasan dan ketekunan beliau, Jabir ibnu Hayyan telah mendalami dan menguasai pelbagai cabang ilmu, termasuklah bidang kimia, bidang perubatan, dan bidang falsafah. Seterusnya, adakah kamu tahu apakah sumbangan tokoh ini? Yang pertama, penghasilan bahan kimia. Jabir bin Hayyan dikenali sebagai pelopor dalam menghasilkan dan mengenal pasti bahan kimia penting yang menjadi asas kepada perkembangan kimia moden. Beliau dikenali sebagai perintis dalam menghasilkan asid-asid mineral termasuk asid sulfurik, asid nitrat, dan asid hidroklorik. Beliau juga telah menemukan aqua regia yang merupakan campuran asid nitrit dan asid hidroklorik. Ia terkenal kerana sifatnya yang sangat reaktif dan digunakan dalam pelbagai aplikasi kimia seperti melarutkan logam, penulinan logam, dan penyaduran emas. Sumbangan seterusnya adalah penemuan proses kimia. Pernahkah kawan-kawan menjalankan eksperimen-eksperimen ini? Ini merupakan antara proses kimia yang telah ditemukan oleh Jabir bin Hassan, iaitu penyulingan, penghaburan, dan juga pemejal-luapan. Penyulingan adalah proses pemisahan campuran cecair berdasarkan perbezaan tingkat didih. Pemejal luapan. Proses perubahan bahan pepejal terus menjadi wap tanpa melalui
pasah cecair. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok proses pemejaluapan dan pengendapan yang melibatkan pepejal iodin dan gas iodin lah. Okey, so yang pertama saya masukkan lebih kurang separuh spatula pepejal iodin yang berwarna hitam keunguan ke dalam satu bikar. Okey, kat sini sebenarnya kita dah nampak proses pemejaluapan yang berlaku. Ada sikit ungu-ungu tu, tapi saya nak bantu proses pemejaluapan tu, saya panaskan lah pepejal hitam keunguan tadi. Okey, bila saya panaskan, okey, pada ketika ini dah nampak dah gas warna ungu terbebas. Okey, sekarang kita nak sejukkan pula gas itu. So cara saya nak sejukkan sebab nak bagi cepat, so letak satu kelalang dasar bulat. Dalam kelalang dasar bulat kita letak air sejuk ataupun ais lah. So apa yang berlaku adalah gas berwarna ungu tu akan disejukkan. Apabila gas berwarna ungu tu disejukkan, pepejal hitam keunguan tu tadi terbentuk semula di mana pada dasar kelalang dasar bulat tu. Di hujung video ni kita boleh nampak ada iodin, pepejal iodin dah terbentuk. Proses penghabrulan adalah proses pemisahan bahan tuli daripada larutan dengan membiarkannya membentuk habrul apabila larutan itu disejukkan ataupun apabila pelarutnya diuapkan. Ini merupakan contoh proses penghabrulan garam daripada air laut. Air akan dipanaskan dan dibiarkan tersejat dan akhirnya meninggalkan habrul garam di belakang. Sumbangan ketiga, penciptaan peralatan makmal. Alembik, sebuah alat penyulingan, dicipta oleh Jabir untuk memisahkan dan memurnikan bahan kimia. Dengan reka bentuknya yang mudah tetapi inovatif, alat ini membolehkan saintis pada zamannya memisahkan cecair berdasarkan titik didih mereka. Teknologi ini menjadi asas kepada perkembangan bidang farmasi, pembuatan minyak wangi dan banyak lagi. Prinsip alembik adalah mudah tetapi berkuasa. Cecair dipanaskan dalam ruang bawah, menghasilkan uap yang naik ke bahagian atas dan disalurkan melalui tiup penyejuk. Uap tersebut kemudian terkondensasi, menghasilkan cecair tulen di hujung proses. Hari ini, alembik tidak hanya menjadi simbol warisan Jabir, tetapi juga bukti bahawa sains moden berhutang budi kepada ilmuwan Islam. Teknologi penyulingan yang diasaskan olehnya masih digunakan meskipun dalam bentuk yang lebih maju. Yang terakhir, sumbangan beliau dalam industri tekstil, khususnya dalam pencelupan kain dan kulit serta penciptaan varnis untuk kain kalis air. Dalam karya-karya beliau, Jabir bin Hayyan mendokumentasikan teknik pencelupan yang inovatif. Beliau menemui pelbagai kaedah untuk menghasilkan warna tahan lama menggunakan bahan semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, mineral, dan juga logam. Teknik ini bukan sahaja mencantikkan kain, tetapi juga menjadikannya lebih tahan lama. Jabir juga mempelopori proses penyamakan kulit dan penciptaan warna yang seragam, membuktikan kebolehannya menggabungkan ilmu kimia dengan keperluan praktikal. Beliau menggunakan bahan seperti asid sulfurik dan garam mineral untuk mencipta warna yang lebih terang dan stabil. Tidak terhenti di situ, Jabir mencipta varnis khas yang digunakan untuk menjadikan kain kalis air. Dengan formula yang menggabungkan lilin, resin, dan bahan kimia, beliau membuka jalan untuk penghasilan kain pelindung yang lebih efektif, yaitu sesuatu yang penting dalam industri tekstil dan pakaian ketika itu. Inovasi Jabir bin Hayyan ini memberi impak besar
kepada perdagangan dan industri tekstil. Kain yang dihasilkan bukan sahaja lebih tahan lama, malah memiliki kualiti yang memenuhi keperluan pengguna dari pelbagai latar belakang, termasuk para pedagang, pelayar dan masyarakat umum. Sehingga kini, sumbangan Jabir bin Hayyan masih dikenang sebagai pencetus revolusi dalam dunia tekstil. Karya-karya beliau yang dihimpunkan dalam bentuk manuskrip menjadi rujukan ilmuwan sepanjang zaman dan mengukuhkan kedudukannya sebagai tokoh yang menjulang tamadun Islam. Beberapa kesan langsung daripada kajian kimia yang beliau lakukan yang masih relevan dalam kehidupan kita sehingga kini. Kesan yang pertama yaitu kesan terhadap kualiti logam termasuk emas dan perak. Beliau telah memperkenalkan kaedah penulinan logam, khususnya emas dan perak. Kajian beliau membolehkan logam-logam ini dihasilkan dengan ketulinan yang lebih tinggi. Hasilnya, emas yang kita lihat dalam perhiasan, pelaburan, dan komponen elektronik kini lebih berkualiti dan tahan lama. Kesan yang seterusnya adalah mencegah pengkaratan, yaitu korosi. Selain itu, Jabir juga memberi sumbangan besar dalam memahami cara untuk mencegah pengkaratan logam. Kajian beliau terhadap sifat bahan kimia telah membantu kita menemui cara untuk melindungi logam seperti besi dan tembaga daripada karat. Hari ini, kita menggunakan teknik pelapisan dan bahan anti karat seperti cat tahan karat dan lapisan galvanisasi yang semuanya adalah hasil daripada kajian beliau. Kesan terhadap industri kosmetik dan pewarna. Sumbangan Jabir dalam bidang kimia juga membawa kesan dalam industri kosmetik. Kajian beliau mengenai sifat kimia telah membantu menghasilkan kosmetik yang lebih berkualiti dan tahan lama. Sebagai contoh, pewarna rambut yang lebih selamat dan juga solekan yang tidak mudah luntur adalah hasil daripada pemahaman kimia yang beliau lakukan. Kau harus tahu kau